Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian akidah kita berpandukan kitab Kifayatul Awam, insya-Allah. Dan kita mulakan dengan bacaan nama kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Wa yajibu an ya'taqida anna Allah Ta'ala al-mu'jizat. Dan wajib untuk beriktikad sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguatkan mereka, yakni para rasul, bil mu'jizat, dengan mu'jizat. Wakhtassa nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bi annahu khatimur rusul. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sesungguhnya beliau adalah penutup segala nabi, segala rasul. Wa bi anna syar'ahu la yunsakhu hatta yanqadiyaz zaman. Dan juga Allah Taala telah menetapkan bahawa sesungguhnya syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak akan dimansuhkan sehinggalah yanqadiyaz zaman, sehingga selesainya masa, maksudnya sampai kiamat lah. Wa Isa alaihi salatu wassalam ba'da nuzulihi yahkumu bi syar'i nabiyina. Adapun Nabi Isa alaihi salam nanti apabila ketika beliau turun daripada langit untuk membunuh Dajjal, maka Nabi Isa akan menghukumi dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila ya'khuzuhu minal Quran was sunnah. Ada qil mengatakan dia mengambil hukum itu daripada Quran dan sunnah. Wa qila yazhabu ilal qabri syarif wa yata'allamuhu nabihu sallallahu alaihi wasallam. Dan ada qil mengatakan dia pergi kepada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mempelajarinya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur. Dapat kat Wahabi ni kuburiun kata dia. Ini apa, qil sajalah, qil. Jadi di sini perkara yang wajib diiktikadi bahawa para rasul itu diberikan oleh Allah Ta'ala satu perkara yang dinamakan mu'jizat. Mu'jiz itu, mu'jizat sesuatu dari segi bahasanya, sesuatu yang melemahkan. Dari segi bahasa, sesuatu perkara yang melemahkan. Maksudnya dia boleh melemahkan seseorang itu. Itu makna secara bahasa lah. Adapun makna secara istilah. Makna secara istilah itu ialah al-amrul khaliqul lil 'adah al-maqrun bit tahaddi al-muwafiq lid da'wa ma'a adamil imkani mu'aradatihi. Iaitu suatu perkara yang menyalahi adat. Maksudnya ikut hukum adat, perkara itu hukumnya begini tetapi dia menyalahi adat. Contohnya api membakar, tetapi dia menyalahi hukum adat, api tak membakar. Contohnya Nabi Ibrahim AS dimasukkan ke dalam api, dicampakkan oleh Namrud dalam api tapi tak terbakar. Itu menyalahi hukum adat. Itu namanya khariqul adah ataupun khawariqul adat. Perkara-perkara yang menyalahi hukum adat.
Jadi mukjizat itu perkara-perkara yang menyalahi hukum adat al-maqrun bit-tahaddi, yang diiringi dengan cabaran. Maksudnya orang cabar. Kalau benarlah kata-kata engkau, dakwaan engkau ini, maka buktikan kepada kami kebenarannya. Itu tahaddi, maknanya cabaran. Dia ada juga benda-benda yang luar biasa tapi bukan dicabar. Maka itu tak namanya mukjizat. Dinamakan benda lain lah, benda-benda yang benda-benda yang khariqul adah ni ada banyak sebenarnya. Selain daripada mukjizat, ada juga dipanggil karamah, iaitu perkara yang luar biasa bagi para wali yang tidak mendakwa dia nabi, yang tidak dicabar. Ataupun dipanggil ma'ud. Kemudian dia ada lagi yang satu sudut lagi, perkara luar biasa yang buruk lah. Cuma ada khilaf di sini lah, seperti sihir. Walaupun setengah ulama kata sihir bukan khariqul adah, cuma sihir itu khariqul adah dari segi adat, dari segi kebiasaan. Orang boleh mempelajarinya sebenarnya. Sihir ni boleh dipelajari, jadi dia bukan khariqul adah asalnya. Cuma bila dikatakan sihir juga termasuk khariqul adah, itu kerana jarang-jarang orang boleh mengamalkannya. Sebab apa? Kalau khariqul adah ni dia bukan boleh dipelajari. Dia benda yang luar biasa, yang bukan dengan jalan dipelajari. Sihir ni boleh dipelajari. Maka sebahagian ulama mengatakan sihir bukan khariqul adah. Sebahagian ulama mengatakan ya, dia khariqul adah juga dari segi benda itu tidak umum bagi semua orang. Bukan semua orang tahu sihir. Jadi bagi orang awam, mana sihir itu juga perkara luar biasa. Begitu juga seperti dipanggil ihanah. Itu penghinaan, iaitu perkara luar biasa yang berlaku dengan tujuan menghina. Contohnya Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ketika dia dakwa dia jadi nabi, maka orang minta bukti, orang minta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi nabi, mendakwa sebagai rasul, dia membuktikan dengan mukjizat. Perkara luar biasa, kamu apa mukjizat kamu? Maka dia pun kata, buta kau. Dia tunjuklah kepada salah seorang pengikut dia, buta kau, tapi Allah Taala tak butakan orang tu, Allah Taala butakan orang sebelah. Perkara luar biasa tetapi tak kena. Maknanya tujuannya supaya menyala dia dihina lah. Macam mana ni kau tunjuk si A buta, tetapi yang buta bukan si A, malah pergi kepada si B. Luar biasa tapi dengan tujuan penghinaan berlaku kepada Musailamatul Kazzab. Itu dipanggil ihanah. Begitu juga yang lain-lainnya, antaranya dipanggil perkara-perkara luar biasa yang berlaku kepada para rasul sebelum dilantik menjadi rasul, dipanggil irhas. Maka dia tidak mendakwa dia rasul, tapi perkara luar biasa seperti Nabi dibelah dada, awan mengeringi dan sebagainya lah. Itu maknanya mukjizat, perkara-perkara yang luar biasa tu banyak. Tapi yang di sini kita bahas khusus untuk para rasul, iaitu satu perkara luar biasa yang diiringi dengan cabaran. Maka dicabar, Nabi itu dicabar untuk membuktikan kebenaran dia sebagai utusan Tuhan. Kemudian al-muwafiq lid-da'wah. Al-muwafiq lid-da'wah maknanya bersesuaian dengan dakwaan dia lah. Tadi kalau ihanah tadi kan tidak bersesuaian dengan dakwaan dia, lain yang didakwa, lain yang kena. Ini apa yang didakwa itu berlaku benar. Kemudian ma'adami imkanin mu'aradatihi, tanpa ada kemungkinan untuk menyalahinya ataupun menentangnya. Mukjizat ini tidak boleh ditentang. Contohnya Nabi belah bulan, tiba-tiba ada orang satu lagi orang lain dia tentang, akhirnya bulan tak jadi terbelah kerana dia menentang. Mustahil. Dia memang tidak boleh ditentang lah mukjizat tersebut. Contohnya Al-Quran juga, Allah kata fa'tu bi suratin min mithlih. Al-Quran juga mukjizat. Allah Taala cabar datangkan satu surah kan. Dan ada yang kata satu surah 10 surah ataupun sebiji Al-Quran tu. Maka tak mampu dibuat. Jadi wajiblah kita beriktikad bahawa Allah Taala menguatkan para rasul dengan mukjizat. Kemudian Allah Ta'ala mengkhususkan Nabi kita sebagai penutup segala Rasul.
Maka maksudnya tidak akan ada rasul selepas Nabi, dan bahkan Nabi lah, Rasul dan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia ada khilaf di sini di antara Nabi dan Rasul. Adakah sama atau tidak? Pendapat Jumhur Asy'ariyah mengatakan bahawa beza. Jumhur beza. Bukan tak sepakat. Ada yang kata Nabi dan Rasul sama. Tapi khilaf panjang lah. Boleh baca dalam risalah yang khusus. Tapi Jumhur mengatakan bahawa itu dia ada 4 sifat wajib dia. 4 sifat wajib bagi dia, sedangkan Nabi itu ada 3 saja. Nanti akan dibahas sifat wajib Rasul. So Nabi itu dia bukanlah tugas dia tabligh itu tak termasuk bagi tidak bagi Nabi. Tabligh itu khusus sifat wajib bagi Rasul saja. Itu beza Nabi dengan Rasul menurut pendapat Jumhur Asy'ariyah. Ada khilaf di sini. Jadi Nabi sebagai penutup segala rasul. Jadi setiap Nabi itu mesti setiap rasul itu mesti Nabi, dan tak semestinya Nabi itu rasul. Bagi yang mengatakan bezalah, bagi yang mengatakan berbeza, maka setiap rasul itu pasti Nabi, tetapi belum tentu Nabi itu rasul. Ya, jadi perbezaan nisbah dia dalam ilmu mantik dia panggil umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Dan syariat Nabi SAW ini merupakan syariat yang terakhir sampailah hari kiamat. Ini tidak akan dimansuhkan sehinggalah tamatnya zaman di dunia inilah. Sampai kiamat maksudnya. Kemudian Nabi Isa AS akan turun nanti ketika sampai masanya lah, seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk membunuh Dajjal. Maka ketika setelah membunuh Dajjal, panjanglah cerita dia, bunuh Dajjal, lepas tu Ya'juj Ma'juj, bunuh, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa dengan Imam Mahdi dengan membunuh Ya'juj Ma'juj dengan tentera ulat dan sebagainya. Itu boleh tengok kuliah siapa nama Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar. Kemudian kalau lebih dahsyat lagi, lebih detail lagi, Ustaz Auni ke apa nama dia. Saya boleh juga cerita tadi bab-bab Sam'iyat ni. Sebenarnya nanti kan ada ujung-ujung dia nanti, insya-Allah. Tengok saya cerita, tengok bab Sam'iyat. Kemudian dia nak bagi tahu di sini kaitannya bila kita kata Nabi Muhammad itu sebagai penutup ataupun penghulu atau penutup segala rasul. So Nabi Isa turun macam mana? Adakah Nabi Isa itu dia turun nanti dia akan menjadi Nabi yang baru misalnya, Rasul yang baru? Di sini tidak. Dia turun bukanlah untuk membawa syariat yang baru. Biasanya bila Rasul itu dia akan membawa syariat yang baru. Biasanya. Bagi Rasul itu dia membawa syariat Rasul yang sebelumnya pun ada. Tapi di sini Nabi Isa tidak membawa syariat yang baru, bahkan meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW. Cuma ni ada isu lah dia. Nabi Isa ikut mazhab mana? Nabi Isa ikut mazhab siapa? Nabi Isa dia ikut mazhab Nabi Isa. Jadi Nabi Isa AS dia Rasul. Rasul dia dapat wahyu. Bila dapat wahyu, maka dia akan diberi wahyu, dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh malaikat Jibril lah. Jadi tak ada istilahnya dia ikut mazhab siapa, itu tak diketahui. Pasal apa? Ketika beliau turun, maka beliau akan meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW, mengikut apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia ketika itulah. Bukan maksudnya wahyu yang baru, maknanya ikut Quran dan hadis juga, tetapi penjelasannya, kesesuaiannya mengikut kesesuaian zaman dia. Itu ilham-ilham dia, ijtihad dia berdasarkan kesesuaian zaman tersebut lah. Tak tahulah, maknanya mungkin ada mazhab yang baru ke, atau percampuran mazhab-mazhab ke, itu tak tahu, wallahu alam. Itu tak pasti, tak dijelaskan. Tapi ternyata Nabi atau Rasul itu kedudukannya lebih tinggi daripada mujtahid. Jadi kalau dia seorang Rasul, maka kedudukannya dah tentu lebih tinggi daripada mujtahid. Maka dia nak pilih mana-mana mazhab ke, atau dia campur aduk mazhab ke, ataupun ketika itu mazhab-mazhab semua pupus dan dia langsung mendapat ilham daripada Allah Ta'ala, berijtihad daripada Quran dan hadis ke, atau macam mana, itu wallahu alam, kerana dia seorang Rasul.
Jadi ada orang tanya, apa itu kalau macam tu Nabi Isa turun ikut mazhab siapa? Jadi orang yang tanya tu kita kata dia jahil lah, jahil murakkab. Kononnya dia nak kata sekarang ni kita tak perlu ikut mazhab. Nabi sendiri pun tak ada mazhab. Nanti Nabi Isa turun dia ikut mazhab siapa? Dia cuma nak samakan, dia konon-konon dia tu macam Nabi Isa lah kalau soalan dia tu. Mana seolah-olah Nabi Isa pun besok turun tak ikut mazhab siapa-siapa misalnya, so kita pun tak payah ikut mazhab. Nabi Isa dia Nabi, dia Rasul. Jadi Rasul takkan nak tak ikut mazhab. Rasul dapat bimbingan direct daripada Allah. Kita ni bukan Rasul, so kita kena ikut mazhab. Jadi soalan kita kata soalan kalau bahasa kasarnya soalan bodoh lah orang kata. Tanya Nabi Isa ikut mazhab apa pula nanti. Dia Rasul, dapat bimbingan Allah Ta'ala. Rasul maksum. Dia tak perlu tanya dia ikut mazhab siapa. Tunggulah nanti besok dia muncul, tengok dia macam mana dia menghukumi. Tapi tetaplah syariat Nabi Muhammad SAW. 4 mazhab ni pun tak lari daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Pahaman Wahabi kau tu je yang lari daripada mazhab Nabi Muhammad SAW. Daripada ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini ada qil lah, ada qil ya'khuzuhu minal Quran was sunnah. Maksud ya'khuzuhu minal Quran was sunnah ni dah tentulah, mestilah dia ambil daripada Al-Quran dan sunnah. Cuma perkara-perkara yang belum jelas ketika itu seperti mana mazhab-mazhab yang 4 itu dalam fiqh kan misalnya ataupun dalam akidah, itu sebenarnya perkara-perkara yang belum jelas dalam Al-Quran. Belum jelas dalam Al-Quran. Jadi di situ ada tuntutan ijtihad. Ijtihad ini bukan sebarang sebarang tuntutan, hanya boleh dilakukan oleh mujtahid mutlak sahaja. Mujtahid yang sudah memiliki keahlian dalam berijtihad untuk mengistimbatkan hukum daripada Quran dan hadis yang belum jelas. Kalau benda-benda yang dah jelas itu tak boleh ijtihad, bahkan haram ijtihad. Dan dia ada dia punya rukun ijtihad dia, syarat-syarat ijtihad dia bukan boleh sesuka hati. Itu dipelajari dalam ilmu usul fiqh lah. Jadi di sini maksud ya'khuzu minal Quran was sunnah, mungkin di sini kalau benda yang jelas itu dah tentu memang daripada Quran dan sunnah. Cuma benda-benda yang perlu diijtihadkan ketika itu dah tentulah seorang rasul itu dia dapat bimbingan daripada Allah Ta'ala untuk mengeluarkan hukum-hukum yang belum jelas. Dan ketika itu kita pun tak tahu kan, kita pun tak tahu apa dia punya situasi. Contohnya ketika itu katanya Dajjal datang dia menghentikan peredaran bumi atau matahari, mana satu tak pastilah. Yang pentingnya siang akan stagnan ataupun akan berhenti peredaran siang malam itu selama setahun. Jadi sahabat Nabi tanya macam mana nak semayang. Di situ Nabi kata kiralah ikut perkiraan yang biasa. Bahkan bukan saja macam mana nak semayang, macam mana nak puasa, macam mana nak zakat, macam mana nak buat amalan-amalan yang lain. Matahari terhenti, maksudnya tidak berlaku perubahan siang dan malam selama setahun. Yang mana yang siang setahun, yang malam setahun. Semua macam mana? Makan, minum, tidur macam mana? Jadi di situ akan diijtihadkan oleh Imam Mahdi lah ketika itu. Asalnya ketika itu Nabi Isa belum turun lagi. Kerana Nabi Isa turun dia membunuh Dajjal. Jadi mengikut daripada hadis-hadis, maknanya peristiwa itu berlaku sebelum turunnya Nabi Isa AS. Jadi ketika itu Imam Mahdi yang berijtihad, dia ikut mazhab siapa tak tahulah. Nak tunggulah nanti. Dan ada qil dia pergi ke kubur Nabi dan dia mempelajari daripada Nabi SAW. Ini qil. Jadi bagi kita mudah saja, benda bukan mustahil. Tidak mustahil. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan Nabi itu dia hidup di dalam kubur. Nabi dan Rasul hidup di dalam kuburnya. Dan jasad Nabi tidak akan musnah. Dan hukum akal mengatakan bahawa benda itu bukan perkara mustahil. Boleh-boleh saja Allah Ta'ala nak merealisasikan perkara tersebut, tak ada masalah. Nabi Isa pun boleh menghidupkan orang mati, kan? Nabi Isa, dia punya mukjizat dia boleh menghidupkan orang mati. Jadi
ada setakat dia nak pergi kubur Nabi SAW untuk mempelajari daripada Nabi tentang syariat ini, tak ada masalah, bukanlah perkara yang mustahil. Cuma biasalah kalau Wahabi dia tanya dalil mana dalil. Di sini qil, di sini hanya qil. Tak pasti qil datang daripada mana. Dalam Hasyiah Bajuri ni pun dia tak cerita sumber daripada mana qil itu. Tak tahu, pendapat tak datang daripada mana kata dia pergi belajar tu, hanya qil saja. Wallahu alam. Tapi itu bukan urusan kita lah. Rasul diutuskan oleh Allah Ta'ala, walaupun Nabi Isa diturunkan semula, ketika dia di langit tu pun sudah tentulah dia boleh diilhamkan oleh Allah Ta'ala, tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Maknanya berselah benda ni, kalau dalam bab-bab perkara ghaibiat ni, kalau tidak ada dalil, kita wakuf lah. Cuma secara hukum akal, hukum akal mengatakan benda tu harus, apa cara pun Allah Ta'ala boleh mengaturnya lah. Jangan kita sibuk-sibuk lah bab tu. Dan bukanlah satu akidah yang wajib kita imani. Yang kita wajib, dia akan turun, membunuh Dajjal dan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Macam mana dia nak ijtihad ke, daripada mana, dan itu bukan urusan kita lah. Wa'lam, ketahuilah annahu ra'i nabiyina bi ba'dil akhar. Ketahuilah sesungguhnya akan dimansuhkan sebahagian syariat Nabi kita SAW dengan sebahagian yang lain. Kama nusikha wujubil kauni iddatil mar'ati al-mutawaffa anha zawjuha sanatan bi wujubi kauniha arba'ata ashurin wa ashra wala naqda fi zalik. Ketahuilah sebelumnya dinasahkan sebahagian syariat Nabi kita dengan sebahagian yang lain, seperti mana dinasahkan wajibnya seorang wanita yang kematian suami dia itu beriddah selama setahun dengan digantikan dengan hukum wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi tentang masalah nasikh mansuh ini, nasikh mansuh ni bab dia dalam usul fiqh. Jadi pemansuhan hukum itu hanya berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW tidak akan berlaku pemansuhan hukum. Maksudnya di sini dikata tidak akan dinasahkan sampai bila-bila, itu maksudnya setelah kewafatan Nabi itu tidak akan ada hukum yang dimansuhkan. Tapi semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW berlaku beberapa pemansuhan hukum. Itu detail tentang dalam usul fiqh. Kemudian di sini ada beberapa hukum yang diubah oleh Nabi Isa AS, bukanlah kerana beliau yang memansuhkan hukum tersebut, tetapi beliau hanya menjalankan hukum tersebut, tetapi yang memansuhkannya Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, di situ Nabi ada beritahu tentang tentang Nabi Isa, beliau akan membatalkan jizyah. Maksudnya Nabi beritahu dalam hadis itu, ketika Nabi Isa diturunkan daripada langit, dia akan membunuh Dajjal, memecahkan salib, membunuh babi-babi, kemudian akan menghapuskan sistem jizyah. Maksudnya di situ ada 2 pilihan saja, di sebalik 3 pilihan. Zaman Nabi SAW ada 3 pilihan. Yang pertama, didakwahkan, menerima Islam, selesai. Yang kedua, tidak mahu menerima Islam, maka wajib bayar jizyah ataupun upeti kepada pemerintahan Islam. Kalau tak mahu juga, baru perang. Jadi di sini Nabi Isa ketika dia turun, dia akan menghapuskan sistem jizyah, maksudnya dia akan berdakwah, menerima Islam atau tidak. Kalau tak terima, perang terus. Tidak ada sistem pembayaran jizyah, tak ada zaman tu. Jadi bukanlah Nabi Isa yang memansuhkan hukum tersebut. Yang memansuhkan hukum tersebut adalah Nabi Muhammad SAW sendiri, tetapi perlaksanaannya dilakukan oleh Nabi Isa AS. Jadi jangan salah faham kat situ. Yang memansuhkan Nabi, tapi yang melaksanakannya adalah Nabi Isa. Maksudnya Nabi dah mansuh siap-siap. Cuma tempoh pemansuhan itu akan dilakukan oleh Nabi Isa AS ketika dia turun daripada langit. Faham? Nak belajar tentang nasikh mansuh, kena buka kitab lain lah, kitab usul fiqh. Tapi tak sesuai untuk orang awam.
Nak belajar secara khusus, boleh, tak ada masalah. Di madrasah ni saya mengajar, antara subjek yang saya mengajar usul fiqh. Antara subjek yang saya mengajar usul fiqh. Ada beberapa kitab usul fiqh yang dah saya khatamkan ataupun yang saya ajar lah. ويجب أيضا على كل مكلف من ذكر وأنثى أن يعرف الرسل المذكورة في القرآن تفصيلا ويصدق بهم تفصيلا. Dan wajib juga ke atas setiap mukallaf itu daripada lelaki dan perempuan untuk mengetahui para rasul yang dinyatakan di dalam Al-Quran secara terperinci dan membenarkan mereka secara terperinci. Wa amma ghairuhum, dan adapun selain daripada mereka yang disebut dalam Al-Quran itu, fayajibul imanu bihim ijmalan, maka wajib seorang mukallaf itu beriman secara ijmali, secara global, secara umum. Lakinna naqala Sa'du fi syarhil maqasid, akan tetapi Imam Sa'duddin Taftazani telah menukilkan di dalam kitabnya Syarah Maqasid, annahu yakfil ijmal, sesungguhnya cukup dengan ijmal. Lakinnahu lam yuttaba, akan tetapi pendapat itu tidak diikut, tidak dipakai. Wa nazamaha ba'duhum faqal, sebagian ulama menyusun nama-nama rasul tersebut yang 25 yang diceritakan oleh Al-Quran itu dalam sebuah syair. Faqala, maka dia mengatakan, hatmun ala kulli zit taklif ma'rifatun, wajib ke atas setiap mukallaf untuk mengetahui bi anbiya'a, dengan para tafsil qad alimu, secara terperinci seperti mana yang telah diketahui. Fitilka hujjatuna minhum samaniyah, di dalam hujah kita itu daripadanya ada 8 orang, min ba'di ashrin, setelah 10, wa yabqa sab'atun, dan bakinya 7, wahumu, dan mereka itu ialah Idrisu, Hudun, Syu'aibun, Saleh. Idris, Hud, Syu'aib, Saleh, wa kaza, dan begitu juga Zulkifli, Adam bil Mukhtar qad khutimu. Begitu juga Zulkifli, Adam dengan pilihan sungguhnya telah selesai. Jadi ini dia kata minhum samaniyah ba'da ashrin wa yabqa sab'atun. Ini isyarah kepada ayat Al-Quran. Dalam sebuah ayat Al-Quran itu ada satu ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menyebut di situ 8 orang Nabi setelah menyebut 10 orang Nabi. Kemudian ada baki lagi 7 orang Nabi disebut lagi dalam ayat yang lain. Kemudian selain daripada itu ialah Idris, Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Saleh yang disebut, dan Nabi Zulkifli dan Nabi Adam disebut secara berasingan. Ini susun nazam lah, maknanya siapa ni yang hafal lagu Raihan tu, insya-Allah lah tu, itulah dia. Maknanya jumlah-jumlah Nabi itu ada yang Allah Ta'ala susun dalam satu ayat, ada yang Allah Ta'ala sebut secara berasingan. Sebut secara berasingan. Jumlahnya 25 yang wajib kita ketahui secara terperinci. Maksudnya wajib kita ketahui secara terperinci ni ulama khilaf. Apa maksud dia wajib mengetahui secara terperinci? Maksudnya kata ulama, apabila disebut nama Nabi tersebut, maka kita hendaklah beriktikad bahawa ia benar dia adalah seorang Nabi ataupun Rasul. Contohnya ada orang tak hafal, dia lupa. Dia pernah hafal, mungkin lupa. Kira-kira tak cukup 25 kan, lupa seorang lagi siapa. Tiba-tiba ada orang sebut satu nama Nabi. Oh, ya. Itu maksudnya mengetahui. Maksudnya bukan kalau dia tak hafal, lupa kan, sebut-sebut kira Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, sebut-sebut tak cukup. Tak cukup 25, lupa. Tapi bila dia peringatkan, Nabi contohnya, Nabi Sulaiman. Okay, Sulaiman. Tu maksudnya dia beriman lah tu, beriktikad. Bukan maknanya kalau tak hafal tu maksudnya tak beriman. Hafal biasa lah, lupa. Tapi bila disebut Nabi Sulaiman, bukan, Sulaiman bukan Nabi. Sulaiman bukan Nabi. Itu tak boleh lah. Dia menafikan. Dia kata, ya ke Sulaiman Nabi? Kita pun tunjuk Al-Quran ni kan. Ni Nabi Sulaiman Allah sebut Quran. Yalah, sorry lah aku tu lupa. Tapi kata ni Allah sebut ni Sulaiman Nabi. Tak, salah. Itu bukan Nabi. Sulaiman bukan Nabi. Ni Quran sebut Sulaiman bukan Nabi. Itu kufur lah. Itu setelah ditunjuk bukti, ditunjuk hujah, dia menentang, barulah kufur.
Sebab apa? Ulama sepakat 25 itu memang rasul. Kalau dia tak ingat nama itu tu kan bermakna tak ingat, tak bermakna dia tak beriman. Ada ulama katalah hafal lah kan, nama player Manchester, Liverpool boleh hafal, takkan nama Nabi tak boleh hafal. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ashabahu sallallahu alaihi wasallam, dan daripada perkara apa yang wajib diiktikadkan oleh seorang mukallaf itu ialah sesungguhnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum afdalul qurun, adalah sebaik-baik qurun, summa tabi'un lahum, kemudian tabi'in, orang yang mengikuti mereka, summa atba'ut tabi'in, kemudian pengikut-pengikut para tabi'in. Wa afdalus sahabah, paling afdal di kalangan sahabat ialah Abu Bakar. Yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa Umar, kemudian Umar radhiyallahu taala anhu, wa Utsman, kemudian Utsman, Ali, kemudian Ali radhiyallahu taala anhu, wa ala hadzal tertib, atas susunan ini. Kita ahli sunnah ikut susunan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lakin qala Al-Qami, akan tetapi kata Al-Qami, Sayyiduna Fatimah wa akhuha Sayyiduna Ibrahim afdalu minas sahabah alal itlaq hatta minal khulafa'il arba'ah. Fatimah dan saudaranya dan Sayyidina Ibrahim lebih afdal daripada sahabat-sahabat secara mutlak, sehinggalah melebihi daripada khulafa' yang 4. Bahkan Sayyiduna Malik yaqul, adapun Sayyidina Malik mengatakan la ufaddilu ala ba'dihi, tidaklah dilebihkan atas bid'ati Rasulillah, bid'ati Rasulillah ahadan, seseorang pun. Maksudnya tidak dia boleh diutamakan lebih daripada keluarga Rasulullah SAW. Wa hadza huwa allazi yajibu i'tiqaduhu, dan inilah yang wajib diiktikadkan. Wa nalqallahu alaihi, insyaallah taala kita akan bertemu Allah dengannya. Okey, ini pendapat lain lah, pendapat sebahagian golongan Syiah terutamanya, dia mengutamakan orang lain dia ahlul bait daripada khulafa. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa yang afdal di kalangan sahabat ialah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi semua dia khilaf dia di sini. Khilaf dia afdalus sahabah. Jadi kalau Fatimah misalnya, Hasan Hussein itu, adakah dia dianggap sahabat ataupun keluarga Nabi? Jadi kan kalau kita selawat kepada Nabi pun kan, kita selawat kepada Nabi kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ataupun wasahbihi, betul? Jadi di sini khilaf ulama. Jadi adakah bila kita selawat, kenapa kita selawat kepada Nabi kemudian wa alihi baru ashabihi? Jadi itu menunjukkan bahawa keluarga Nabi itu lebih afdal daripada sahabat Nabi. Jadi di situ terjadinya khilaf. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahawa sebenarnya bila kita kata sahabat Nabi yang paling afdal, maka itu tak termasuk keluarga Nabi. Hanya sahabat saja, iaitu sahabat Nabi maksudnya orang yang tidak ada hubungan nasab lah dengan Nabi. Walaupun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ada hubungan musaharah dengan Nabi kan. Hubungan musaharah maksudnya hubungan perkahwinan, 2 pak mentua dengan 2 menantu. Tapi kalau dicantum-cantumkan dia punya keluarga ke atas pun akan bertemu juga nanti. Boleh dikatakan hampir semua, kebanyakan sahabat tu kan berketurunan Quraisy. Akhirnya kan bersatu juga dia punya keturunan tu, nasab dia sama juga. Tapi ini dia kena nasab yang dekat lah. Nasab yang dekat iaitu anak Nabi sendiri, iaitu Siti Fatimah, kemudian dan yang lain-lain lah, Zainab dan sebagainya, Ibrahim dan sebagainya, yang mana yang masih hidup, ada juga yang meninggal. Kebanyakan lelaki semua meninggal kan. Yang hidup kan yang Fatimah, Zainab, Umm Kulsum saja. Jadi itu lebih afdal daripada sahabat, sebab dia keluarga Nabi. Maka di kalangan sahabat Nabi yang afdal itu ialah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian asyarah mubasyarah, kemudian ahli Badar, kemudian khilaf lah lepas tu. Lepas ahli Badar ada yang kata ahli Uhud, ada yang kata ahli Bai'atul Ridwan, ada yang kata Muhajirin, sebab tu baru Ansar dan sebagainya. Ada khilaf panjang lah dalam kitab-kitab mutawwalat.
Tapi kalau Syiah tu kan dia lain sikit. Syiah tu kan mengagung-agungkan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait melebihi sahabat yang paling teruk sampai mengkafirkan sahabat. Syiah Rafidah dan sebagainya, itu bab lain lah. Ini macam contohnya Syiah Zaidiyah tu katanya, wallahualam, ni saya dengar orang kata, saya tak pernah jumpa lagi. Syiah Zaidah itu sendiri, kitab dia yang muktamad pun tak pernah baca lagi. Syiah Zaidiyah mengatakan tidak mengkafirkan sahabat Abu Bakar Umar Uthman, tetapi mengatakan Sayyidina Ali lebih utama daripada 3 khalifah tersebut. Itu Zaidiyah yang paling hampir dengan Ahli Sunnah katanya. Wallahualam, ini saya tak pasti pasal apa. Bukan kita nak tahu betul, kena jumpa betul-betul Syiah Zaidiyah ataupun kena baca kitab muktamad dia lah. Jadi ada khilaf di situ kan, maknanya afdalus sahabah, adakah Fatimah dan ahli keluarga Nabi itu masuk kategori sahabat ke tidak? Maknanya zahirnya tak masuk lah. Zahirnya tak masuk, sebab kita dalam selawat pun kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi kan, wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Maknanya di situ kan keluarga dulu baru sahabat. Jadi oleh kerana ahli keluarga Nabi itu tak termasuk dalam sahabat, menurut satu pendapat. Wa mimma yajibu intiqaduhu aidan annahu sallallahu alaihi wasallam wulida fi Makkah. Daripada perkara apa yang diwajibkan untuk kita bertekad ialah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di Mekah. Wa tuwfiya bil Madinah fil Madinah, dan Nabi diwafatkan di Madinah. Wa yajibu 'alal aba'i an yu'allimu auladahum zalik, dan wajib bagi para bapa-bapa untuk mengajar anak-anak mereka yang demikian itu. Ini bab fiqh lah ni. Ini semua dah masuk bab fiqh lah. Bila ada wajib-wajib di sini, wajib syarak ni, maknanya wajib bagi ibu bapa untuk bapa lah mengajar anak-anak dia tentang perkara-perkara tersebut. Maksud di sini wajib mengajar itu wajib kerana anak-anak itu, bahkan isteri lah, di bawah tanggungan suami dan bapa, maka dia wajib menyampaikan ilmu apa cara sekalipun lah. Di sini mungkin dia sendiri yang mengajar. Kalau dia nak mengajar, dia kena belajar dulu, dia ada ilmu baru dia boleh sampaikan kepada anak bini. Ataupun misalnya kalau orang tu memang dia jahil misalnya, kemudian baru dia insaf, baru dia cuci tangan, kembali ke pangkal jalan, baru nak tahu, baru nak belajar. Ketika itu dah ada anak, dah ada bini ramai dah. Jadi macam mana dia nak ajar, dia pun tak tahu. Mungkin sekali sama-sama belajar, sekali sama-sama pun belajar. Maksudnya yang penting dia kena menyediakan suatu wasilah perantara supaya anak bini dia pun dapat ilmu-ilmu akidah inilah. Kalau dia sendiri sudah mempelajarinya, lepas ni tuan-tuan wajiblah kena ajar semua anak bini mana yang belum tahu. Kalau yang dah tahu tu tak apalah. Atau dengan cara contohnya dia hantar anak-anak dia pergi sekolah, dari di sekolah cikgu mengajar, itu pun termasuk juga tu di bawah kewajipan mak ayah. Maknanya kalau dia tak ajar sendiri pun secara langsung, mungkin bila dia hantar ke sekolah, maka dia tanyalah anak-anak, kena tanya anak dia apa yang cikgu ajar di sekolah. Kalau anak dia boleh bagi tahu tentang semua perkara-perkara akidah ni, berarti tanggungjawab dia dah selesai. Sebab bila dia menghantar ke sekolah itu salah satu cara untuk dia mengajar anak dia lah. Tak semestinya dia direct dia yang ajar. Kecuali kalau memang dia nak ajar sendiri lagi lah. Qala Ajhuri, berkata Imam Ajhuri, wa yajibu 'ala syakhsi an ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi, wa sayati insyaallah taala zikru zalika fil khatimah. Pendapat Imam Ajhuri mengatakan bahawa wajib bagi seseorang itu mengetahui daripada arah bapa dan juga daripada arah ibu Nabi SAW. Akan ada insyaAllah. Ini pendapat Imam Ajhuri. Wa yanbaghi an ya'rifa kullu syakhsin iddata auladihi sallallahu alaihi wasallam wa tartibahum fil aulad. Di sini dia tak kata yajibu, dia kata yambaghi. Maknanya sepatutnya lah. Yambaghi ni maksudnya sepatutnya setiap orang tu harus mengetahui bilangan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tertib-tertib mereka pada kelahiran. Li'annahu yanbaghi lisyakhsi an ya'rifa sadatihi wa hum sadatul ummah, iaitu
Kerana sesungguhnya sepatutnya bagi seseorang itu dia mengetahui sadatihi, ketua-ketuanya, penghulu-penghulunya, dan juga sadatul ummah dan juga sadatul ummah, maknanya yang lelaki dan yang perempuan. Maknanya ya ahli keluarga Nabi yang lelaki ataupun perempuan, bahkan isteri-isteri Nabi lah. Lakin lam yusarrihu fima ra'aitu biwujubi dzalik aw nadbihi. Akan tetapi aku tidak melihat ada ulama yang mentasrihkan akan kewajipan yang demikian itu ataupun kesunahan yang demikian itu. Jadi kata Syekh Fudhali, aku tak pernah tak jumpalah pendapat ulama yang mengatakan wajib mengetahui anak-anak Nabi, dan juga kesunahan mengetahuinya itu aku tak nampak ada nas daripada ulama ataupun qaul daripada ulama yang mewajibkan atau menghukumi sunat. Lakin qiyasu nazairihil wujub, akan tetapi qiyas kepada bandingan-bandingannya adalah wajib. Maka jikalau dikiaskan mana kepada perkara-perkara lain iaitu wajib mengetahui rasul-rasul yang lain tu, maknanya hukum dia wajib. Qiyas. Wa auladuhu sallallahu alaihi wasallam sab'atun. Adapun anak-anak Nabi Muhammad SAW itu ada 7. Salah satu zukurun arba'un inasun alas sahih. Ada 3 orang lelaki dan 4 orang perempuan atas pendapat yang sahih. Wa tartibuhum fi ayyi wiladah, ataupun tertibnya pada kelahiran Al-Qasim huwal awal auladihi SAW. Anak pertama Nabi namanya Qasim, anak lelaki. Dan anak lelaki yang Zainab, kemudian Zainab, summa Ruqayyah, kemudian Ruqayyah, summa Fatimah, kemudian Fatimah, summa Ummul Kulsum, kemudian Ummul Kulsum. 4 orang anak Nabi lah, wanita. Ruqayyah, Fatimah, Ummul Kulsum. Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummul Kulsum. Summa Abdullah, kemudian Abdullah, wa huwa mulaqab bit tayyib atau bit tahir, yang digelar tahir. Fahuma laqabani li Abdillah lasma syakhsaini al-mughayiraini lahu. Kedua-dua tu Tayyib dengan Tahir itu adalah laqab ataupun gelaran bagi Abdullah anak Nabi, bukanlah nama bagi 2 orang yang berbeza. Wa kulluhum min Sayyidina Khadijah. Kesemua ketujuh anak ni daripada Sayyidina Khadijah, si pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasabi' Sayyidina Ibrahim min Mariyatil Qibtiyah, dan anak yang ketujuh itu ialah Sayyidina Ibrahim daripada hasil perkahwinan Nabi dengan Maryah Qibtiyah. Ini seorang hamba yang dihadiahkan oleh Muqawqis kepada Nabi SAW. Jadi khilaf adakah Maryah ini masih kekal sebagai hamba ataupun sudah dimerdekakan oleh Nabi, ada khilaf. Haza wal narji' ila tamamil aqaidil as-saniyah wal arba'un. Itu tadi cerita pasal keluarga Nabi lah. Itu tak nak diperpanjang-panjangkan perbahasan dia. Itu boleh baca kitab sirah Nabi SAW ataupun Syama'il berkaitan dengan Nabi SAW. Kita nak belajar akidah ni. Kata musannaf, kita kembali kepada menyempurnakan akidah kita yang ke-42. 41 selesailah tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang para rasul. Itu perkara yang wajib yang kita ketahui yang berkaitan dengan rasul. As-sidqu lirrusul alaihi wassalatu wassalam fi jami'il aqwalihim, iaitu yang pertama sifat sidik, sifat benar bagi semua para rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam keseluruhan percakapan atau perbicaraan mereka. As-salisah wal arba'un, dan sifat yang ke-43 al-amanah, maksudnya sifat yang kedua lah bagi rasul, iaitu sifat amanah, ai ismatuhum minal wuqu'i fi muharramin aw fi makruhin, iaitu terjaganya mereka daripada terjatuh, maksudnya terjadi ataupun melakukan perkara-perkara yang diharamkan ataupun perkara-perkara yang dimakruhkan. Ar-rabi'atu wa arba'un, yang ke-44 ataupun sifat yang ketiga bagi rasul, tablighu ma umira bi tablighi lil khalq, iaitu menyampaikan, perintahkan untuk disampaikan kepada manusia, pada umat dia lah. Al-khamisah warba'un, yang ke-45 ataupun sifat yang keempat bagi Rasul, al-fatanah, iaitu kebijaksanaan. Fatanah ni kalau dalam Umul Barahin, Imam Sanusi tak menyebut tentang fatanah. Dia menjadikan fatanah itu adalah cabang atau syarat bagi tabligh. Tapi di sini mutaakhirin mengeluarkan itu, menjadikan satu sifat yang asing lagi, fatanah. Kalau tengok dalam matan Umul Barahin, dia bagi 3 je. Fatanah ni masuk di bawah tabligh. Tapi di sini mutaakhirin mengeluarkan, menjadikan satu sifat yang tersendiri supaya nak menggenapkan jadi 50 tu lah.
Fahazil arba'ah tajibu lahum alaihi wassalatu wassalam. Keempat-empat sifat ini wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bermakna annahu la yatasawwaru fil aqli adamuha, maksudnya tidak tergambar oleh akal nabi atau rasul lah, di sini rasul tidak tergambar oleh di akal akan ketiadaan sifat-sifat tersebut. Maksudnya kalau rasul para rasul pasti akan ada empat sifat tersebut. Wa yataqafu al-imanu ala ma'rifati zalik ala khilafi baina Sanusi wa ghairihi. Dan tawakuf atau keimanan ala ma'rifati zalik atas mengetahui yang demikian itu ala khilafi baina Sanusi wa ghairihi, antara Imam Sanusi dan ulama lain. Imam Sanusi dia khilaf. Mustahilu alaihim wassalatu wassalam adadadu hazil arba'ah, dan mustahil ke atas para rasul alaihi wasallam lawan bagi empat sifat tersebut. Wahya al-kazibu, iaitu dusta lawan bagi sidik. Wal khianatlah lawan bagi amanah. Bi fi'li muharramin aw makruh, iaitu dengan melakukan benda yang haram atau makruh. Wal kitmanu li syai'in mimma umiru bi tablighi, dan menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikannya, lawan bagi tabligh, kitman. Wal baladah, iaitu kebodohan, lawan bagi fatonah, kebijaksanaan. Hazil arba'ah tastahilu alaihi wassalatu wassalam bermakna annahu la yatasawwaru fil aqli wujuduha. Empat sifat ini mustahil ke atas para rasul, bermakna tidak dapat membenarkan bahawa empat sifat mustahil tersebut ada pada para rasul. Wa yatawaqqafu al-imanu ala ma'rifatiha ala ma taqaddama, dan tawakufnya iman atas mengetahuinya atas apa yang telah lalu. Maksudnya kan iman, siapa tak tahu benda ni kan, menurut Imam Sanusi kan kafir kan. Jadi di sini kan dia sebut jugalah pendapat Imam Sanusi. Pendapat Imam Sanusi kan yang kafir itu tak tahu akidah 50. Maknanya total sekali termasuklah akidah tentang Allah dan juga Rasul. 41 sifat wajib harus mustahil dan Allah, dan juga lagi 9 lagi wajib mustahil Rasul pun. Maknanya kalau tak tahu salah satu daripada sifat ini, maka iman tak sah menurut Imam Sanusi. Lepas tu dia kata tadi kan, diulang, maknanya disebutkan juga la wa yataqafu iman ala ma'rifati zalik ala khilafi baina Sanusi wa ghairihi. Maknanya Imam Sanusi kata tak tahu yang 4 wajib 4 mustahil Rasul ini pun boleh jadi iman tak sah menurut Imam Sanusi. Jumhur muktamad kata maknanya sah iman. Cuma kalau tak tahu, mukmin asin, iaitu mukmin yang maksud kalau dia ada kemampuan keahlian di dalam nazar, kemampuan untuk berfikir. Fahazi 49 aqidatan wa tamamul 50. Fahazihi 49 aqidatan. Di sini semuanya dicampurkan jadilah 49 akidah. Wa tamamul 50, adapun penyempurna bagi yang 50, maksudnya satu lagi tinggalkan, iaitu jawazul wuqu'il a'radil basyariyah bihimul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, iaitu sifat harus bagi Nabi yang terakhir, yang ke-50, akidah yang ke-50, iaitu sifat yang harus bagi para rasul, iaitu jawazul wuqu'il a'radil basyariyah, keharusan terjadinya sifat-sifat kemanusiaan pada rasul-rasul yang mana tidak membawa kepada kekurangan di dalam martabat mereka yang tinggi. Maknanya nak beritahu sifat harus bagi rasul ini, mereka itu adalah sifat-sifat yang harus bagi manusia. Maksudnya a'radul basyariyah, maksudnya sifat-sifat kemanusiaan lah. Maka di samping mereka rasul, mereka utusan Tuhan, mereka juga ada sifat-sifat kemanusiaan. Maksudnya bolehlah mereka bersifat dengan apa saja yang manusia itu mungkin bersifat yang demikian itu, mereka juga mungkin bersifat yang demikian. Kecuali mereka tidaklah sampai tahap mereka itu memiliki sifat-sifat yang boleh merendahkan martabat mereka berbanding dengan manusia biasa yang bukan rasul. Contohnya Nabi pengemis, tak mungkinlah Nabi pengemis, walaupun manusia boleh-boleh saja jadi. Maka rasul-rasul tidak dikatakan. Kemudian ada khilaf juga di sini, saya tak mau panjang-panjang bab khilaf ni. Maknanya contohnya Nabi Ayub tu kan, Nabi Ayub sampai sakit, sampai penyakit dia daging dia busuk lah, ada ulat lah, semua anak bini dia lari lah, cerita-cerita tentang tu. Jadi dia kisah ni ada dua kemungkinan. Sama ada kisah itu benar ataupun tidak benar. Memang kisah tu kisah Israeliat, kisah-kisah daripada Israeliat.
Cuma sejauh mana kebenaran kisah tersebut tu tak ada masalah lah. Kalau kisah itu tidak benar, jelas. Kalau kisah itu benar, bermakna bercanggah dengan bermaksud para nabi tak mungkin bersifat yang sampai tak menjatuhkan dia punya martabat yang tinggi. Ini sampai anak bini pun lari kerana penyakit yang menimpa dia, itu kan bercanggah dengan sifat harus rasul. Jadi ada beberapa pendapat mengenai kalaulah kisah itu benar, kalaulah kisah itu benar, maknanya sebenarnya yang dimaksudkan dengan a'radul basyariyah ini, maksudnya nabi-nabi tidak mungkin dia memiliki sifat-sifat harus bagi manusia sampai menjatuhkan martabat dia yang mulia itu ketika perlantikan beliau. Ketika beliau dilantik menjadi rasul. Maksudnya dipilih para rasul-rasul itu yang mana mereka tidak mengalami sifat-sifat tersebut ketika perlantikan. Ini kata Ibn Hajar Haytami yang dinukilkan Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Hidayatul Murid, syarah Jawharatul pengarang dia sendiri mensyarahkan matan Jauharah dia sendiri, dia nukilkan, dia kata ini antara yang boleh agak terbaik juga jawapan lah yang diberikan, sebab ada khilaf di sini kalau kisah itu benar. Dan Nabi Muhammad sendiri kan kita tahu kan Nabi sakit teruk ketika ketika nak wafat tu, Nabi sakit teruk sehingga dipapah oleh Ibn Abbas dan Sayyidina Ali sehingga kaki Nabi terseret, membuat line di tanah, mana teruk Nabi sakit. Jadi katanya Nabi tidak akan mengalami aradul basyariyah sehingga merendahkan martabat dia. So macam mana boleh Nabi sakit yang melebihi manusia biasa yang sakit? Jadi kalau sepatutnya dia manusia istimewa, rasul-rasul ni manusia spesial, tak perlulah sakit teruk sangat. Jadi itu dah macam satu arad basyariyah yang merendahkan martabat dia. Ada di situ ada tanakut lah. Jadi Ibn Hajar menjawabkan, dia kata maksud aradul basyariyah itu yang tidak merendahkan martabat dia ketika perlantikan. Dan setelah itu nabi-nabi diuji dengan perkara-perkara tersebut supaya bukanlah merendahkan martabat dia, bahkan benda itu adalah meninggikan lagi martabat dia. Ada yang jawab maksudnya sehingga tidak merendahkan martabat mereka daripada kedudukan mereka yang tinggi di sisi pandangan Allah, bukan di sisi pandangan manusia. Itu banyak jawapanlah diberikan. Maknanya kalau Nabi Ayub tu sakit begitu sekali, Nabi Nabi yang digergaji, ada Nabi sendiri kena baling di Taif sampai berdarah-darah, badan Nabi dengan lecak dengan darah, kasut Nabi sakit teruk ketika maradul wafat itu, dan macam-macam lagi lah. Maka sebenarnya perkara itu zahirnya nampak macam merendahkan martabat dia di sisi pandangan manusia, tetapi di sisi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu perkara tersebut sedikit pun tidak merendahkan martabat mereka, bahkan malah meninggikan lagi martabat mereka, kerana mereka diuji dengan begitu teruk sekali. Dalam keadaan begitu mereka bersabar dengan ujian yang menimpa mereka, maka ketika itulah darjat mereka semakin tinggi di sisi Allah Ta'ala. Itu antara beberapa jawapan yang diberikan oleh ulama kan. Kalau kita i'tikad aradul basyariyah sehingga tidak merendahkan martabat mereka, ternyata banyak perkara yang berlaku tu seolah-olah merendahkan martabat Nabi itu. Maka dijawablah, dia jawapan kata maksudnya ketika dia dilantik, dia sempurna, tak ada terkena sifat-sifat ataupun arad basyariyah, sifat kemanusiaan yang merendahkan. Itu maksudnya tidak merendahkan martabat di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya manusia melihat mungkin rendah martabat dia. Nabi kan tak makan, lapar, di pulau kan, di lembah Abu Talib tu kan dihina kan. Tapi maknanya tidak merendahkan martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan macam-macam jawapan lagi lah. Boleh baca itu kitab-kitab besar. Bab khilaf ni saya tak mau perpanjangkan dalam ni lah. Kita nak baca matan akidah yang basic saja. Wa dalilu wujubi sidqi lahum alaihi wassalatu wassalam. Ini masuk dalil tentang ke-99 ataupun ke-4 atau 5 lah, 4 sifat wajib dan 1 sifat harus bagi Nabi. Adapun sifat mustahil dia sama je dalil macam sifat wajib. Dalil bagi wajibnya sifat sidik bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam, annahum law kazabu lakana khabarullahi ta'ala kaziban. Nabi itu tidak bersikap atau tidak bersifat benar, maksudnya dusta, maka dah tentulah khabar Allah Ta'ala itu juga dianggap sebagai dusta.
لأن الله تعالى صدق دعواهم الرسالة بإظهار المعجزة على أيديهم والمعجزة نازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan dakwaan-dakwaan para rasul terhadap perutusan mereka dengan mengizharkan, dengan menampakkan mukjizat-mukjizat kepada di tangan-tangan mereka. Dan mukjizat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil tempat firman Allah Taala, iaitu yang bermaksud sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hamba-Ku ini terhadap apa yang dia sampaikan daripada aku. Jadi kalau Nabi itu mendakwa dia ni benar, mendakwa dia ni utusan Tuhan, dan Allah Ta'ala membenarkan Nabi itu dengan lisanul hal, bukan lisanul maqal. Jadi sadaqa abdi fima yuballighu anni itu bukannya lisanul maqal, itu menempati yanzilu manzilatal maqal. Maksudnya mukjizat itu seolah-olah menempati lisanul maqal. Mukjizat itu lisanul hal, dia panggil lisanul hal. Maksudnya orang kata apa, action speak louder than words kan. Action speak louder than words. Action mana boleh speak. Jadi action speak. Mukjizat itu diturunkan seolah-olah Allah Ta'ala bila menampakkan mukjizat itu kepada para Nabi, di tangan Nabi-Nabi, ditunjukkan kepada penentang dia, seolah-olah Allah mengatakan sadaqa abdi, hamba aku ini benar fima yuballighu anni, terhadap apa yang disampaikan daripada aku. Jadi jangan cari Al-Quran pula kan, mana ni apa firman Allah Ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, bukan kot hadis kursi kot, sahih tak sahih. Tak, ini lisanul maqal. Lisanul hal menempati lisanul maqal. Macam action speak louder than words. Jadi mukjizat itu menempati perkataan Allah, membenarkan para rasul. Jadi kalau Nabi itu berbohong, berarti Allah pun berbohong, mustahil. Wa tawdihuhu anna rasulah iza ata qaumahu, jika seorang rasul itu mendatangi kaumnya, maqala ana rasulun ilaikum minallah, maka rasul itu akan kata sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kamu. Faqala lahu mad dalil ala risalatik, maka kaum ditanya apa dalil, bukti yang menunjukkan engkau ni adalah utusan Tuhan. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepada mereka, insyiqaqu hadzal jabal masalan, contohnya untuk membuktikan kebenaran aku, gunung ini akan terbelah. Dia bagi contoh gunung lah. Kita kan bulan pun ada kan, terbelah bulan. Ini dia bagi contoh gunung contohnya. Fa iza qalu lahu ati bima qulta, okey, kalau betul belahlah gunung ni. Wa yashqullahu al-jabala 'inda qawlihim al-mazkur tasdiqan li da'wa rasul ar-risalah. Maka Allah Taala pun membelahlah gunung tersebut ketika perkataan mereka yang dinyatakan untuk membenarkan dakwaan rasul akan kerasulannya. Fasyaqallahi ta'ala al-jabal nazilun manzilata qawlihi ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Maka perbuatan Allah Taala itu membelah gunung itu mengambil tempat perkataan Allah Ta'ala, seolah-olah dengan lisanul hal Allah Ta'ala mengatakan lisanul maqal sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, benarlah hamba aku terhadap apa yang dia dakwa atau sampaikan daripada aku. Jadi terjadinya mukjizat atas permintaan kaum dia itu seolah-olah menempati perkataan Allah, mengambil tempat perkataan Allah, mengatakan benarlah hamba aku ini terhadap apa yang disampaikan daripada aku. Walau kana rasul kaziban lakana hadzal khabar kaziban. Jadi kalau rasul itu berdusta, dah tentulah khabar yang berupa mukjizat mengambil tempat, mukjizat yang mengambil tempat khabar itu juga dusta. Wal kazibu alaihi ta'ala muhal, sedangkan dusta ke atas Allah itu ada satu perkara yang mustahil. Fa yakunu kizbu rusul muhal, maka pendusta rasul juga adalah mustahil. Wa idzan tafa anhumul kazib sabata lahus sidiq. Dan kalaulah ternafi terhadap mereka itu pendustaan, maka sabitlah kebenaran pada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam.
Wa amma dalilul amanah ay ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin. Adapun dalil sifat amanah iaitu terpeliharanya mereka secara zahir dan batin daripada perkara yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Annahum law khanu birtikabil muharramin aw makruhin, sesungguhnya kalaulah para rasul itu mereka berkhianat, yakni dengan menjalankan atau melaksanakan perkara-perkara, membuat perkara-perkara yang diharamkan atau makruh, lakunna ma'murina bimisli ma yaf'alunahu, dah tentulah kita akan diperintahkan seperti mana yang dilakukan oleh para rasul tersebut. Wala yasihu an nu'mara bi muharramin aw makruhin, tetapi tidak sah, tidak benar kita ini diperintahkan untuk melakukan perkara yang diharamkan atau dimakruhkan. Lianna Allah Ta'ala la ya'muru bil fahsya, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak pernah memerintahkan kita melakukan perkara yang buruk. Fata'ayana annahum lam yaf'alu illa ta'ah, maka menjadi tertentulah sesungguhnya para rasul itu tidaklah melakukan melainkan hanya perkara-perkara yang berbentuk ketaatan. Imma wajibatun aw mandubun, sama ada ketaatan yang wajib ataupun yang disunatkan. Wala tadkhulu af'alahumul mubahat, maka tidak termasuk perbuatan mereka perkara-perkara yang mubah. Li'annahum iza fa'alul mubah, kerana sesungguhnya mereka apabila melakukan perkara yang mubah yakunu li bayanil jawaz, maka jadilah perkara mubah itu untuk sebagai suatu penjelasan bagi keharusan akan perkara tersebut. Okey. Jadi ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah mengatakan bahawa Nabi tidak melakukan perkara yang haram, dan tentu sekalilah begitu juga makruh, begitu juga perkara yang harus. Perkara harus pun Nabi tak buat. Okey. Di sini dia kena betul-betul teliti di dalam memahami perkara tersebut. Contohnya perkara yang Nabi melakukan perkara yang diharamkan. Yang perkara yang diharamkan itu kan maknanya akibatnya dosa. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang haram kan, hukum haram di dalam hukum fiqh itu diberi pahala ketika melakukannya dan diseksa ketika meninggalkannya. Jadi haram itu maksudnya yu'aqabu ala fi'lihi. Terbalik. Kalau yang wajib tu maksudnya yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, itu perkara yang wajib. Maka Nabi hanya buat perkara yang wajib, tak mungkin buat perkara yang haram. Jadi perkara yang haram ini termasuklah meninggalkan perkara wajib. Itu termasuk perkara yang haram. Kerana perkara yang haram itu ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala fi'lihi imtithalan. Perkara yang haram itu apa-apa yang diseksa ketika melakukannya dan diberi pahala ketika meninggalkannya, imtithalan, ketika berhadapan dengan perkara tersebut. Jadi tak mungkin Nabi itu melakukan perkara yang diharamkan, kerana itu berdosa dan diseksa. Cuma biasalah kita punya saudara kita Wahabi itu, dia kata dalam Al-Quran kan Allah Ta'ala sebut Nabi itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa Nabi kan, ma taqaddama min zambihi ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa Nabi yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Allah Ta'ala sendiri sebut dosa Nabi. So kenapa Asy'ariyah kata Nabi tak berdosa? Apa salahnya kalau Nabi itu memang berdosa tetapi Allah Ta'ala ampunkan yang sebelum dan yang akan datang? Kita kata tak. Nabi itu dia maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Jadi ada pun yang Allah nisbahkan dosa-dosa kepada Nabi itu ada beberapa takwilan. Asy'ariyah ni sikit-sikit takwil. Kau tak nak takwil, kau pun takwil juga. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kau pun takwil juga kan. Jadi itu bab lainlah bab takwil. Jadi sama ada dosa yang dimaksudkan di sini adalah kesalahan-kesalahan kecil yang sebenarnya pada asalnya tidak dianggap sebagai suatu kesalahan, tetapi oleh kerana kedudukan yang tinggi dianggap sebagai dosa. Ada uslub ulama mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan bagi orang yang abrar, orang yang abrar ni orang yang baik-baiklah. Sayyiatul muqarrabin merupakan satu keburukan bagi orang yang dekat dengan Allah Taala. Apa maksud dia? Contoh macam inilah. Contohnya dalam sebuah syarikat, sebuah office, kita ada manager, finance manager lah contoh. Kan? Kemudian ada tukang sapu. Ada tukang sapu. Jadi tukang sapu ni kerja dia sapu sampah, bersihkan office tu lah. Bersihkan company tu. Cuma tugas dia. Bila dia buat tugas tu, dia sapu sampah, dia kemaskan sapu semua, maka itu satu kebaikan lah untuk dia, sebab itu kerja dia. Dia telah melaksanakan kerja dia yang baik.
Sekarang ni finance manager uruskan akaun syarikat, memastikan bahawa segala transaksi itu dah dibuat laporan yang tepat. Itu tugas finance manager. Tapi sekarang ni finance manager dia tak buat dia punya tugas tu, dia pergi sapu sampah. Bos kata aku nak laporan kewangan bulan ni hari ni juga, tapi dia pergi sapu sampah, kemas-kemas. Sapu sampah tu kan benda yang baik, memanglah benda yang baik, tapi kerana dia ni finance manager, dia tinggalkan kerja dia pergi buat benda yang yang walaupun benda tu baik, maka itu satu keburukan bagi dia. Bos tanya, mana laporan kewangan? Oh, tak siap lagi bos. Kenapa? Kau buat apa? Kau tak buat kerja? Tak, saya sapu sampah tadi kotor lah saya tengok ni, saya pun sapu sampah, pergi kemas-kemas sikit. Kan, walaupun sapu sampah tu benda satu kebaikan, tapi bukanlah tugas finance manager itu untuk sapu sampah bersih-bersih. Dah bos dah employ pekerja cleaner untuk sapu sampah, itulah kerja dia. Engkau buat kerja, fokus pada kerja engkau. Contohlah nak bagi faham mana ya, walaupun itu satu kebaikan, tapi di sisi muqarrabin itu satu keburukan. Di sisi muqarrabin dianggap satu keburukan. Jadi Allah Ta'ala tegur Nabi. Ada ini satu pendapat lah mengatakan bahawa yang dimaksudkan dosa itu bukanlah dosa kepada orang macam kita ni. Dosa yang mana benda tu haram dibuat berdosa. Mana kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh Nabi itu dianggap zam, ataupun dosa, sebab apa? Kedudukan Nabi itu tinggi. Kesilapan kecil lah. Contohnya Nabi dalam mesyuarat kan. Dalam mesyuarat tentang apa ni, tawanan-tawanan perang Badar itu nak dibuat apa. Kan Sayyidina Umar cadangkan dipancung, dibunuh saja. Kemudian Sayyidina Abu Bakar cadang diambil apa? Kita ambil lah, kalau di kalangan mereka ada yang pandai baca menulis, ajar anak-anak Islam mana menulis, ataupun yang mana yang duit, tebus duit. Kita ambil duit daripada mereka, buat tebusan supaya kita boleh gunakan duit itu untuk pembelanjaan umat Islam. Itu kan keputusan Allah sama dengan keputusan Sayyidina Umar, itu dibunuh saja. Jadi kan telah turun azab sampai ke pucuk-pucuk pokok kurma. Kalaulah tak kerana keberkatan daripada mesyuarat itu, dah tentu azab akan turun. Jadi itu kan kesilapan kecil. Bukanlah kita kata apa, mana Nabi memilih pendapat yang lebih lembut daripada Abu Bakar Siddiq, sedangkan pendapat Allah sama dengan pendapat Sayyidina Umar, dibunuh dipancungnya, keturunan ayat Quran kan. Begitu juga Nabi, Allah Ta'ala suruh perintahkan si Zaid, anak angkat Nabi itu, Zaid bin Harisah, ceraikan Zainab supaya Nabi kahwin dengan Zainab, tapi Nabi tak mau. Nabi bukan melanggar perintah Allah, Nabi tak sampai hati nak suruh Zaid ceraikan isteri dia, kemudian Nabi sendiri kahwin dengan Zainab tu. Nanti orang kata, apa Muhammad ni anak angkat dia sendiri, dia suruh cerai, dia syok dekat bini anak angkat dia. Nabi kan tak buat. Akhirnya Allah tegur kan. Allah tegur Nabi, kenapa kau tak kau takut orang kata ke, atau kau takut melayani perintah Allah? Begitu juga Abasa wa Tawalla kan, iaitu Nabi bila Abdullah bin Abi Maktum panggil Nabi, dia buta kan, Nabi tengah mesyuarat dengan Abu Jahal and the gang kan, Nabi berpaling masam muka. Allah tegur Abasa wa Tawalla kan. Jadi itu kesilapan-kesilapan yang bukanlah satu dosa, tapi oleh kerana dia Nabi, dia Rasul, kedudukan dia tinggi, maka Allah sebut macam sebagai satu dosa. Itu hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin, dan panjang lagi lah perbahasan dia. Tentang Nabi ini, Asy'ariyah mengatakan bahawa Nabi itu maksum, tidak melakukan dosa, bahkan tidak melakukan perkara yang makruh, bahkan tidak melakukan khilaful aula, bahkan tidak melakukan perkara yang harus. Apa yang Nabi lakukan harus itu untuk menunjukkan ia harus. Nabi buat benda-benda yang makruh, Nabi buat benda-benda yang khilaful aula, Nabi buat benda-benda yang harus, Nabi buat. Tapi Nabi buat bukan kerana memang Nabi ingin buat benda itu dengan sengaja, tetapi Nabi buat untuk menjadikan suatu contoh bagi hukum bagi perkara tersebut. Nabi buat benda yang makruh untuk menunjukkan dia makruh. Maksudnya dia tak sampai haram lah. Nabi buat benda tu makruh supaya orang tidak anggap benda itu haram, hanya sekadar makruh. Nabi buat juga. Contohnya beruduk sekali, beruduk dua kali. Kalau mazhab Syafi'i hukum dia makruh. Kalau kita dalam keadaan air yang cukup, masa yang cukup, keadaan kesihatan yang cukup, maka kita beruduk mestilah 3 kali. Kalau kita buat 2 kali atau sekali, hukum dia makruh. Maka Nabi dalam riwayat ada ambil duduk sekali, ada ambil uduk 2 kali. So Nabi buat benda yang makruh ke tak? Nabi nak menunjukkan benda-benda itu bukanlah haram. Maksudnya wajib hanya sekali, sunnahnya 3 kali. Dan
Kalau dibuat 2 kali dan sekali, itu hukumnya makruh di sisi mazhab Syafi'i. Nabi buat nak menunjukkan bukanlah benda itu haram ataupun wajib. Nabi tunjuk sekadar makruh saja, boleh kalau nak ambil 2 kali atau sekali. Begitu juga khilaful aula, begitu juga perkara yang harus. Apa yang Nabi buat itu untuk menunjukkan benda itu hukum dia makruh, khilaful aula ataupun harus. Lit tashri' kata ulama. Apa yang Nabi buat selain daripada wajib dan sunat itu, apa yang Nabi buat selain daripada itu lit tashri', tapi kecuali benda yang haram Nabi tak buat. Nabi tak pernah buat benda yang haram, Nabi hanya buat benda yang makruh, khilaful aula, harus, kerana tashri'. Lit tashri' saja. Bukan bahkan jadi wajib untuk Nabi buat 3 benda ni untuk menunjukkan dia itu adalah syariatnya menghukumi begini dan begini dan begini. Panjang perbahasan ni dalam Asy'ariyah, ini sedikit penjelasan lah. Wallahu alam, nanti kita sambung lagi, panjang juga ni. Dalil bagi sifat tabligh dan dalil fatwana dan seterusnya kita sambung lagi insya-Allah. Lebih kurang dalam, kalau ikutkan kitab saya ni, lebih kurang dalam 10 muka surat lagi khatam insya-Allah. Cukup kita sambung pada esok hari insya-Allah. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, pentadbir kelemahan salah, minta ampun daripada Allah, minta maaf daripada semua, mudah bagi taufik dan pahaman sampaikan, tangguh dengan kafarah majlis, subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.